Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the skies. Di rancangan Secangkir Kopi Senano Idea. So bersama-sama host bersama saya iaitu Dr. K. So kita mungkin pada hari ini TS Dr. MD Baharudin bin Haji Abdul Rahman. Semestinya pelajar itu mendapat menghasilkan projek seperti bahan-bahan kejuruteraan, mesin-mesin. Sebenarnya untuk pembelajaran berasaskan projek ini dia boleh merangkumi semua. Di mana setelah mereka memahami, mereka akan dapat gunakan konsep itu dalam menghasilkan produk. Motivasinya pada peringkat awalnya meningkat, tetapi semakin berkurangan dan akhirnya mungkin tidak tercapai objektif. So, apa pandangan Logis Okey. Terima kasih. Dan selamat pagi. So hari ini kita bersama kembali dalam rancangan Secangkir Kopi dan Senano Idea, di mana perbincangan kita lebih kepada isu dan juga perbincangan termasuk solusi kepada beberapa perkara termasuk dalam bidang teknologi, pendidikan, keusahawanan dan sebagainya. So bersama-sama saya dan asing lagi iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Khairul Azhar atau dengan nama mesranya adalah Dr. K. Mungkin boleh siapakah tetamu jemputan kita pada minggu ini, Dr. K? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha, Associate Professor TS Dr. Nik Zulkarnain TZ dan tetamu jemputan kita pada hari ini TS Teknologis Dr. Hashamuddin bin Osman. Teknologis Dr. Hashamuddin bin Osman ini adalah merupakan saya perkenalkan sedikit lah biodata kepada Teknologis Dr. Hashamuddin bin Osman. Beliau adalah merupakan pensyarah kanan daripada Universiti Teknologi Tun Hussein ONS dan juga merupakan penyelidik kanan di MyReverse. Dan beliau telah lama berkhidmat di Universiti Teknologi Tun Hussein ONS. So pengalaman beliau dalam bidang-bidang pendidikan, bidang-bidang TVET, problem based learning dan sebagainya amat mendalam sekali. So hari ini kita bertuah teknologi teknik kerana kita bersama dengan seorang yang pakar dan boleh kita berkongsi berkaitan dengan tajuk perkongsian kita pada hari ini iaitu problem based learning. Problem based learning and work based learning in future industrial based education. So tajuk ini sangat orang kata isu yang terkini lah, terutama sekali dalam keadaan kita pandemik COVID-19 sini, di mana pembelajaran berasaskan masalah dan juga pembelajaran berasaskan tempat kerja ini adalah merupakan satu asas pendidikan lah dalam industri di masa hadapan. So itu dia ceramah kita. Teknologi teknik. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. K. So mungkin kita boleh teruskan dengan perbincangan kita pada pagi ini dengan topik yang tidak kurang hangat dan pentingnya juga. So mungkin kita boleh teruskan dengan penceramah kita. Okey, silakan TS Dr. Hashamuddin. Okey, teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Serta assalamualaikum kepada semua. Moga-moga kita dapat keberkatan lah secara ilmiahnya dan serta juga kita dapat perbincangkan suatu tajuk yang saya anggap boleh dikongsikan pada masa sekarang lah, sesuai pada masanya seperti mana kata Dr. K tadi. Jadi kenapa saya memilih tajuk problem based learning ataupun PBL and workplace learning in future industrial based education. Pertama sekali saya nak memperkenalkan lah bagi yang dah tahu tu tak apalah kan. Yang belum tahu what is problem based learning. Problem based learning ni kalau dalam bahasa Melajunya ialah pembelajaran berasaskan masalah. Ianya merupakan satu filosofi sebenarnya. Dia bukan metodologi. Jadi bila filosofi ni dia bergantung pada keadaan tempat, suasana serta persekitaran yang kita nak buat, barulah kita bangunkan dia punya metodologi. Jadi PBL ataupun pembelajaran berasaskan masalah ni bila agak berbeza dengan penyelesaian masalah. Kan ada orang kata penyelesaian masalah kan. Penyelesaian masalah tu pun ceritanya sebahagian daripada pembelajaran
sebahagian daripada apa kita punya perbincangan lah, sebab kita bermula dengan masalah. Kalau penyelesaian masalah macam jawab soalan ke apa tu, itu adalah basic kepada sebahagian juga kepada pembelajaran berasaskan masalah. Tetapi bila pembelajaran berasaskan masalah ni, filosofi dia mesti bermula dengan masalah, bukan bermula dengan teori, bukan bermula dengan pengajaran. Dia bermula dengan masalah tu sendiri. Jadi filosofinya macam tu. Jadi secara basicnya sebegitulah tentang PBL ataupun pembelajaran berasaskan masalah ni. Yang satu lagi ialah kita perlu yang tajuk saya seterusnya, kerana saya gabungkan dengan work based learning sesuai dengan keadaan semasa sekarang. Kalau yang pelajar kita pergi ke industri, bermakna kita boleh buat online learning ataupun kita boleh buat PBL tu bersama di dalam suasana industri di work based learning. Sebab apa? Pembelajaran zaman sekarang, kita nak kata pelajar kita ni sekarang memang kena dedah dengan industri, dengan suasana industri sendiri. Dan begitulah harapan kementerian melalui Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, di mana kita nak pelajar kita terdedah dengan industri, bukan sahaja semasa latihan industri tetapi juga semasa pembelajaran dia yang biasa. Jadi kita kena involve dalam tu. Kita sebagai, bukan nak buang terus pensyarah ataupun cikgu di pusat-pusat pengajian, tetapi juga kita nak cikgu juga akan terdedah. Selama ni kita macam ivory tower, kita macam kesombongan sendiri. Maknanya institusi dengan institusinya, industri dengan industrinya tak dapat titik temunya. Jadi sekarang ni macam mana industri nak, industri juga kena membantu melatih pelajar tersebut. Jadi suasana industri itu melatih pelajar. Jadi experience ataupun keadaan suasana di industri itu akan menjadi suasana pembelajaran juga. Jadi tak adalah isu dia kesombongan masing-masing industri nak student macam ni. Tapi universiti kita dengan rasa kita sendiri, mungkin kalau bahasa mudahnya syok sendiri, kita buat student macam tu. Dan mungkin industri kata nak macam ni, jadi akan ada gap. Gap itulah yang kita cuba kecilkan di antara industri dengan kita. Jadi kalau kita fikirkan sekarang ini, dan satu lagi tajuk saya terkait dengan future education, kerana kalau kita sebut IR 4.0 pun suatu hari nanti akan berlalu pergi meninggalkan kita, akan timbul pula IR 6.0 kan, yang mungkin kita tak tahu lagi macam mana, tapi kita dah ada bayangannya. Lepas tu kalau kita sebut sekarang ini macam ini pada 2020, 2021 kita tak tahu lagi. Dengan condition pun baru ni bertukar tiba-tiba dengan condition pandemik COVID-19. Jadi suasana pembelajaran itu juga akan berubah mengikut persekitaran semasa. Dan alhamdulillah Malaysia ini very proaktif dari segi teaching of learning. Maknanya kita dah ada persediaan itu secara online-nya, apa semuanya tidaklah terlalu kalut sangat. Kita terkejut. Maknanya kita memerlukan masa untuk bertukar. Sedikit kelang kabut itu biasa. Itulah cabaran-cabaran kepada kita. Kalau tiada cabaran bukan kehidupan kan. Jadi inilah kehidupan. Jadi sebagai seorang pendidik, kita kena sama-sama berganding. Okey. Keadaan semasa serta suasana semasa. Saya rasa itu saja buat kali ini. Okey. Okey, terima kasih dengan penerangan ringkas tersebut. So mungkin ada orang tertanya doktor, mungkin apakah perbezaan ketara di antara kaedah traditional learning dengan problem based learning ni? Apa yang menjadi kata perbezaan utama? Mungkin ada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut perbezaan utama supaya mereka boleh adaptasikan approach yang kata bermanfaat ini dan berkesan ni dengan pelajar-pelajar mereka ni. Okey, silakan doktor. Perbezaan utama ialah berbalik kepada falsafah pembelajaran berasaskan masalah itu sendiri. Sebab dia bukan teaching method. Banyak orang terkeliru, orang ingatkan problem based learning ini ialah teaching method.
memang dia teaching method bila kita apply tempat kita, tapi sebenarnya dia berdiri atas filosofinya ataupun atas falsafahnya, iaitu pembelajaran tersebut mesti bermula dengan masalah, bukan bermula dengan teori ataupun bermula dengan sesi pembelajaran biasa. Maknanya kita tak kuliah tak apa, kita terus jumpa student tu, dia ada protokol dia lah, macam kita sign agreement ke apa ke, buat macam suasana industri. Sign agreement, dia nak bekerja dalam kelas kita, dia nak buat apa, dia nak ada grup berapa orang, 5 orang apa semua. Kita ada aturan dia, ikut metodologi setempat. Lepas tu kita sign, lepas tu kita terus bagi dia masalah ataupun kerja, masalah yang dia perlu selesaikan. Dan kalau boleh masalah tersebut adalah masalah industri. Masalah industri, tak kira lah industri tu industri apa. Wahal industri tu industri sukan ke apa ke. Di Singapura dia apply dalam military dia orang, juga dalam fire brigade pun, pasukan bomber dia orang. Polis sudah tentu, dia bagi masalah macam mana nak selesai. Okey, mungkin saya boleh apa ni, saya ada tertanya-tanya sesuatu lah, apa yang daripada diterangkan oleh teknologis Dr. Syamuddin tadi. Kalau kita lihatlah dalam konteks orang kata pembelajaran berasaskan masalah, dan dicampurkan berpula dengan pembelajaran berasaskan tempat kerja, work-based learning itu sendiri. So bagaimana dalam konteks apabila kita nak melaksanakan itu, pelajar kena pergi ke industri, kena berada di industri dan melakukan ataupun melaksanakan permasalahan yang mungkin sama ada diberi oleh pensyarah ataupun diberi oleh pihak industri sendiri, dalam konteks penerimaan industri itu sendiri. Kerana kita tahu industri ini adalah merupakan satu entiti bisnes, satu entiti yang berfokuskan kepada keuntungan. So apabila kita cuba untuk interrupt some kind process of dia punya production itu, doktor, di situ akan terganggu sedikit efisiensi ataupun proses keberkesanan proses produksi dia. So bagaimana dalam konteks itu pada pandangan teknologis Dr. Syamuddin? Oh, cantik soalan ni. Soalan yang memerlukan apa orang kata panjang lebar ni. 3 hari 3 malam ni. Tapi kita pendekkan cerita. Ringkaskan kalau boleh faham lah. Ya. Okey. Bincangan yang agak sambil minum kopi ni sedap juga sembang. Ya. Okey. Dia apa ni, kalau kita tengok dia industri ni memanglah berasaskan keuntungan, dan memang industri di Malaysia rata-ratanya memang sebegitulah pandangan dia. Tetapi dari semasa ke semasa, kesedaran tentang komuniti ataupun sumbangan CSR industri kepada komuniti pun ada. Dan sekarang ni kerajaan pun memperkenalkan tabung-tabung yang membantu industri lah. Kalau dia ambil pelajar kita untuk work-based learning dekat industri, dapat double deduction sekarang ni dalam sistem percukaian kita, dan itu agak membantulah. Ini masyarakat kena tahu, institusi pengajian juga kena tahu. Dan secara kebetulannya kami ada satu contoh, ini contoh yang agak idea lah tapi belum berlaku lagi. Kami buat program BTEC. Program BTEC ni dia panggil industrial driven, bukannya academic driven. Maknanya kita tanya industri macam mana dia nak pelajar kita, jadi baru kita bangunkan pelajar tersebut. Jadi bila masa begitu, kita pun dah berpakat dengan industri, maknanya industri bangunkan kurikulumnya juga bersama-sama dengan kita. Jadi bila kita buat macam tu, kita terus sign paling kurang pun LOA, letter of intent lah, LOI, ataupun sekarang ni kami ke arah MOA dan MOU dan MOA lah dengan industri untuk dapat persetujuan serta juga sokongan daripada industri untuk pelajar kami berada di industri. Dan alhamdulillah setahun hingga setahun setengah pelajar akan berada di industri, bukan latihan industri, belajar juga di sana, ambil kursus-kursus yang akan dilakukan di sana yang dipanggil work-based learning lah. Kursus-kursus didaftar di universiti tapi belajar di industri dengan panduan pensyarah universiti, juga dengan panduan lantikan-lantikan di industri lah, yang macam-macam lah. Ada institusi panggil penyelia, ada institusi panggil pensyarah industri, ada pengajar industri, macam-macam lah. Jadi itu suatu isu yang tidak timbul lah. Cuma
Cuma sekarang ni industri, banyak juga industri yang sudah bangkit membantu sektor pendidikan, sebab dia rasa ini juga adalah tanggungjawab masyarakat, terutamanya industri itu sendiri untuk membantu. Jadi caranya ialah bila sebut work-based learning ni mestilah berlaku di industri, kan, betul tak? Dia work-based learning ada 3, ada yang berlaku di dalam, kita ambil program industri, dibantu oleh industri di dalam, ada juga yang berlaku tapi yang kami bincangkan sekarang, kita buat dekat luar terus. Dalam contohnya kalau ada kilang yang bersetuju, kita masuk ke kilang tersebut, pelajar kita 5-6 orang satu grup duduk di kilang tersebut, di samping buat kerja, dia ada ukuran dia lah. Kalau dia bekerja 15 jam pun tetap dikira 8 jam waktu belajar dia. Dia ada hukum-hukum dia, ada panduan dari segi yang dibuat oleh Kementerian Pengajian Tinggi sendiri lah, kan. Ya. Jadi bila di sana pelajar kita akan bersama-sama akan bincang. Pembincangan tu cantik lah kalau zaman sekarang secara online. Kita akan bincang secara, kalau distance lah, kalau jauh tu bincang secara online, dengan petang-petang ada kelasnya lagi. Macam yang kita lakukan sekarang ni, Doktor. Ya. Jadi cantiknya bila secara online ni, pelajarnya akan membuat pengukuhan dari segi teori, kan. Tapi suasana experience yang dia dapat dengan industri tu, dia akan boleh bertanya. Mungkin pagi briefing, petang dia akan berbincang baliklah dengan supervisor industrinya, dengan pensyarahnya. Dalam konteks tu dia dapat dua-dua input. Maknanya input teorinya daripada universiti, input experience dan input pembelajaran secara praktikalnya ataupun secara skillnya dapat daripada industri. Jadi cantiknya kita ambil problem tu, contohnya kita nak bangunkan jig di industri, kan, jig. Nak bangunkan jig and tools di industri, ataupun kalau dalam konteks bidang lain, contohnya kita nak bangunkan satu program kartun lah dekat industri, kan. Itulah problem yang diberi kepada pelajar. Mungkin pada permulaan pelajar akan pening lah kalau guna problem based learning ni, betul tak? Sebab terus diberi masalah tu, dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, dia tak tahu nak guna software apa semua. Tapi student cuba explore dulu. Cantiknya bila kita buat PBL ni, ni nak promote PBL sikit, betul tak? Jadi cantiknya bila guna PBL ni, kalau selama ni kita tercakap pelajar ni pasif, pelajar Malaysia pasif, banyak orang cakap begitu, betul tak? Tapi sebenarnya kita tak bagi peluang pelajar berfikir dan pelajar bertanya. Jadi dengan pembelajaran berdasarkan masalah ni, agak-agak pelajar akan pergi ke mana bila dia ada masalah? Balik kepada pensyarah dia lah. Dia akan cari pensyarah. Kita masa tu kita akan jadi popular. Sebab tu bila saya buat PBL, berbanding dengan lecturer konvensional, kita tak sebut tradisional lah, saya lebih popular. Sebab student akan sentiasa jumpa saya sampai dia jealous. Sampai dia jealous sebab student tak jumpa dia. Student nak jumpa dia apa? Sebab dia dah ada modul, dah diberi modul, betul tak? Student lecturer lain tak diberi modul, diberi buku-buku rujukan, nak guna buku apa semua. Jadi student hampir tidak perlulah jumpa lecturer, betul tak? Sebab tak jumpa, buat apa, dia dah ada maklumatnya, dia dah ada apa semua. Dia salin, dia buat nota ke, dia apa ke, dia buat sendiri pun dia boleh berlaku. Kalau yang ni, dia akan rasa sedikit tertekan, pressure of knowledge, kan. Jadi ada isu juga sebenarnya, dipanggil beban kognitif yang tinggi kepada pelajar. Tapi itu kita boleh atasi. Ada cara dia, nanti kita cerita lain lah, tajuk lain lah apa tu, kan. Jadi pelajar akan rasa memerlukan lecturer ataupun memerlukan pembimbing dia. Jadi dia akan cuba cari supervisor di industri itu untuk menyelesaikan masalah dia. Dan di situlah wujudnya hubungan yang baik di antara pensyarah, SB dan pelajar itu sendiri. Jadi pelajar tu akan jadi proaktif. Cuba bertanya, pergi cari buku, cari contohnya kalau dia nak buat GN2, dia cari buku law pun macam mana GN2 yang betul, law yang betul. Lepas tu kalau dia nak buat multimedia, dia pergi jumpa mungkin Suruhanjaya Komunikasi Malaysia ke apa, nak tanya Jabatan Penerangan ke tentang konten-konten ke apa, itu jumpa Jabatan Kerajaan, pergi industri. Lepas tu mungkin bangunkan paperwork. Jadi benda tu akan berlaku suasana di industri kepada pelajar. Dan inilah yang kita nak dengan pelajar kita pada masa akan datang, betul tak? Dalam suasana sekarang, pelajar yang proaktif, pelajar yang dinamik, pelajar yang boleh berhubungan dengan masyarakat, dengan orang semua. Pelajar akan pergi ke
Jadi pelajar ni kita sebut je online, tapi dia akan pergi, dia akan explore. Online pun dia explore, offline pun dia explore. Lepas itu kita tengok future education, maknanya pelajar yang akan datang, pada masa akan datang, tak kira lah IR 4.0 ke apa ke. Kalau IR 4.0 dia nak kena belajar software apa semua, dia akan explore tak sendiri. Banyak pelajar sekarang sebenarnya kita galakkan explore sendiri kan, betul tak? Tengok budak-budak sekarang, banyak yang bagus-bagus di sekolah sendiri pun dia dah explore lebih-lebih. Sebab tu kita sebagai pensyarah ataupun sebagai pendidik zaman sekarang, kita kena bersedia. Sebab tu bila buat PBL, yang orang takut ialah soalan-soalan pelajar. Memang very dynamic. Memang yang kadang-kadang ilmu kita pun tak ada. Kita kena akui, kita ni pun universiti sekarang ataupun pusat-pusat pendidikan sekarang bukan lagi one way. Lecturer bercakap depan, tulis nota, tulis apa, lepas tu okey, kelas bersurai. Tidak macam tu. Kan? Masa akan datang, kadang-kadang pelajar juga bawa ilmu. Jadi gedung ilmu yang disebut universiti ini akan kembali pada zaman dulu balik. Maknanya pembelajaran itu berlaku secara two way. Kita juga belajar daripada pelajar kita dan pelajar kita juga belajar daripada kita. Itulah cantiknya ilmu. Sebenarnya ilmu sebenarnya sebegitu, betul tak? Daripada zaman ke zaman. Tapi bila zaman pertengahan tu, kita dah pergi kepada arah yang salah sebenarnya. One way sahaja. Okey. Jadi itulah akan berlakunya student centered learning, akan berlakunya apa ni orang panggil apa? Dynamic learning. Lepas tu kita student centered tu yang paling penting kan, kita selalu sebut student centered, tapi macam mana kita nak buat student centered? Inilah student centered. Student akan bincang, student akan datang tanya pada kita. Jadi saya rasa kalau nak tambah lepas ni pula panjang. Cuma Daca, mungkin saya boleh tambah sedikit lah. Menarik sebenarnya konsep itu pasal dia sebagaimana dinyatakan oleh teknologi doktor tadi, ia berkisarkan kepada student oriented ataupun orientasi kepada pelajar itu sendirilah. So apa pembelajaran pun kalau diberi masalah kepada pelajar itu akan cuba menyelesaikan masalah tersebut dengan apa cara sekalipun. Cuma dalam konteks ini teknologi doktor, kalau saya tengok dari pemerhatian saya lah, mungkin akan ada segelintir pelajar yang mana mungkin tidak boleh nak cope dengan kaedah ini. Maksudnya apabila diberi pembelajaran berasaskan masalah, ialah biasa kalau di sekolah mungkin kaedahnya berbeza. Tetapi bila pergi ke IPT, ditambah pula dengan penerapan kepada kaedah pembelajaran PBL ataupun pembelajaran berasaskan masalah ini, berkemungkinan akan ada segelintir yang mungkin sedikit stres di situ. Mungkin sedikit stres kerana mungkin orang kata atribut pelajar itu sendiri yang sedikit tidak diasuh ketika di sekolah, dalam konteks keyakinan diri mereka, dalam konteks kemahiran berkomunikasi mereka, mungkin dalam konteks untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran untuk bekerja secara berkumpulan. So bagaimana di pihak IPT itu sendiri atau pensyarah itu sendiri untuk tackle permasalahan begini sekiranya ada mungkin dari sudut pengalaman teknologi doktor dalam perkara ini? Secara amnya ataupun secara basicnya saya bersetujulah dengan Dr. K. Cuma itulah fungsi kita sebenarnya. Fungsi kita pertama, kita kena pasti pelajar kita. Sebab itulah dalam PBL ni antara aturannya ialah kita pecahkan pada grup-grup kecil, iaitu 5 orang. Grup yang ideal ialah 5 hingga 6 orang. Pertama. Jadi di situ kita akan kena pasti bila dia bermesyuarat, dia ada pengurusi dia ada ketua dia, macam suasana industri lah, dia ada leader, dia ada penjaga masa, dia ada setiausahanya apa semua, dia ada ahli-ahli mesyuaratnya seramai 5 orang tu setiap grup tu. Dan kalaulah dalam section kita ada 50 orang, bermakna kita akan ada berapa grup di situ? 10 grup kan? Tapi kalau 10 grup ni macam maksimum lah, letih lah kita sebab pelajar akan cari kita, tanya. Lepas tu kita kena pergi pula mencelah di grup-grup tersebut pada perbincangan awal dan perbincangan setiap minggu. Jadi bila di situ kita boleh kena pasti student kita yang pelajar kita yang bermasalah ataupun yang ada ni, kita lebih rapat dengan mereka. Jadi itulah fungsi kita sebagai pensyarah, sebagai pendidik. Macam mana kita nak ubah sekurang-kurangnya diri mereka. Nak berubah terus tu tak boleh, sedikit demi sedikit, ataupun paradigm mereka itu daripada mungkin pelajar yang pasif, pelajar yang tak nak involve dalam grup apa semua,
kepada pelajar lebih proaktif yang berdaya saing di industri besok. Itulah fungsi kita sebenarnya. Jadi macam mana tu olahan tu, kekreatifan pensyarah juga main peranan lah. Cuma kita kena banyak berinteraksi dengan pelajar tu lah. Jangan lepas saja. Lepas tu, jangan risau. Sebab dalam PBL ni, kita ada cubitan dia panggil. Kita ada cubitan-cubitan yang kita masukkan teori. Tapi kita bagi masalah dulu. Kita bagi kuliah juga. Tapi kuliah kemudian. Jadi kita tak cakap kuliah ni nak guna dalam masalah tu. Dia integrate. Sebab dalam industri pun kita tak bagi tahu. Orang tu yang integrated tu berlaku bila kita ada masalah kan. Contohnya pelajar kita. Bila dia pergi industri, dia dah belajar dekat universiti. Dia kata dia tak pernah belajar. Sebab dia belajar untuk lulus periksa. Dia bukan belajar untuk menyelesaikan masalah dia. Contohnya teori pembangunan produk. Dia dah belajar dekat universiti, tapi bila pergi industri dia tak ingat pun. Belajar kita ni kadang-kadang kalau dia tahu muka surat ataupun tajuk dia belajar dulu pun dah cukup hebat dah. Kadang dapat formula tapi buku apa yang dia belajar dulu pun dia tak tahu. Betul tak kadang-kadang? Betul. Kerana dia mengapa. Ya, dia just fokus pada exam saja. Sebab tu lah macam tu. Dia seek for an exam, bukannya belajar untuk ilmu. Jadi dalam PBL ni, dia cuba menyelesaikan masalah agak-agak. Kalau ikut kod teori pun. Ujian tertinggi pembelajaran ialah kena merasai pengalaman tersebut. Jadi experiential learning ini yang membantu mereka. Ini disebut sebagai experiential learning. Dan lepas tu disebut juga sebagai bila kita berlaku di industri, dia masuk, dia tak akan galak, dia tak akan takut dengan industri. Dia macam terjun ke lubuk dia sendiri lah besok. Jadi suasana dia tu jadi sebegitulah maknanya dia takkan dilepaskan sebegitu. Pensyarah kena tiap-tiap minggu macam jam biasa juga bertemu, berbincang dengan mereka, cubit mereka sikit dengan ilmu-ilmu, bagi cubitan. Maknanya okey, kita belajar hari ni pasal contohnya pasal aerodinamik. Sedangkan aerodinamik tu dia nak belajar nak buat sayap kapal terbang katalah. Betul tak? Ataupun hydrofoil. Jadi masalah yang kita pergi dekat dia kena bangunkan katalah sayap kapal terbang. Tapi kita tak cerita yang tu. Bila kita masukkan teori, dia boleh relate. Dalam industri pun macam tu. Dia nak relate dengan tajuk mana, chapter mana. Jadi bila sebut ini, dia akan berbangkit kepada sistem kita sekarang, outcome based education. Pembelajaran berasaskan matlamat ataupun tujuan kita belajar. Jadi yang paling penting ialah tujuan kita belajar kan. Jadi tujuannya ialah untuk ilmu. Tak penting dia tahu tajuk buku, tak penting dia tahu pembelajaran dia belajar. Contoh simple je dalam PBL ni, kita macam ni je. Pada tahun 1, pelajar tu masuk je, kita tak limatkan apa semua. Kalau di Singapura dia buat sekarang di Republic Polytechnic ke, dia buat macam mana? Dia ajar pelajar ni, dia bagi soalan dekat pelajar ni, dia bagi matlamat, dia bagi outcomes dia. Awak besok awak kena buat satu drone ataupun satu kapal terbang yang boleh terbang pada ketinggian berapa-berapa, saiz berapa. Jadi matlamat akhir ialah pelajar tersebut boleh bina kapal terbang. Bila dia tahun 4 ataupun dia graduate, dia boleh bina kapal terbang. Jadi matematik apa dia nak guna, ilmu apa dia nak masukkan, wahas moral apa pun yang dia nak buat dengan kapal terbang tersebut, maknanya concern dia kepada alam sekitar, concern dia kepada masyarakat bila dia buat kapal terbang tersebut, dia kena tahu. Jadi bila dia tahu, agak-agak kalau dia tak tahu tajuk pun, dia mengamalkan kehidupan situ, dia berpengalaman dalam kehidupan tersebut untuk membina kapal terbang tersebut. Agak-agak kapal terbang yang dia buat tu elok ke tak? Ini berbanding dengan orang yang kita bagi buku, bagi ni, akhirnya kita suruh dia buat kapal terbang. Agak-agak mana lebih elok? Dia bina kapal terbang dengan sikapnya, dengan apanya, dengan akhirnya dia boleh buat sama tu. Buat satu kapal terbang. Yalah, yang ada experiential learning dia tu, supaya yang penting juga adalah kreativiti pensyarah jugalah. Macam mana dia nak engage dengan dia pelajar, pastikan pelajar pun memang berminat untuk meneruskan projek tersebut dan sebagainya. Okey, perbincangan untuk projek phase saya nak tambah. Okey, boleh tanya lagi. Dia bukannya cabaran kepada pelajar itu sendiri dengan masalah tersebut sebenarnya. Yang paling besar menampak macam simple, tapi paling besar ialah kepada pensyarah dan institusi. Ya, betul. Itu sebenarnya itu sebenarnya yang saya nak tambah juga sikit. Tak kena hubungkan dengan industri yang akrab, betul tak? Nak pensyarah tu nak orang yang berfikiran industri. Kalau pensyarah tu jenis yang
yang pasif juga susahlah, betul tak? Saya nampak Tuan Ajis Doktor, saya nampak juga di sini dalam konteks cabaran kepada pensyarah itu sendiri, terutama sekali kalau dia pecahkan, katakan dalam satu kelas itu sampai 5-6 kumpulan. Setiap kumpulan akan datang dengan dia punya masalah yang berbeza-beza dan semuanya akan dirujuk kepada pihak pensyarah. So itu antara saya rasa challenging lah, cabaran yang paling besar lah kepada pensyarah dan di sisi pihak pensyarah juga perlu ada perubahan-perubahan untuk menerima ataupun nak adapt pembelajaran berasaskan masalah ini juga. Betul. Dan memang agak mencabar dan agak letih lah. Selama ni kata orang tak cari kita kan. Lepas ni popular lah orang cari kita, memang letih lah. Memang saya sampai ada 3 bilik. Senang nak lari kan. Ada masa kita nak buat kerja lain kan. Ya, betul. Ya, betul. Memang Lepas cabaran tu- kita tu. Lepas tu untuk reduce tu nanti ada benda yang maknanya untuk reduce beban kognitif pelajar yang terlalu tinggi, kita boleh mula dengan mind mapping. Antaranya ialah mind mapping. Maknanya pelajar tu boleh tulis je dulu, tak ada betul salah, takut dia tertekan pula. Susah juga kan. Jadi brain damage pula kan. Nanti mesti jadi pusat brain damage pula kan. Okay. Jadi dia kena reduce juga. Lepas tu pensyarah pula, kita boleh buat integrated project. Integrated project ni kita campur lah English untuk cek bahasanya. Contohnya kalau dia nak buat multimedia kan, mungkin pensyarah yang ngajar sistem akan involve dalam projek tu. Mungkin pensyarah yang melibatkan multimedia, pensyarah yang melibatkan sketching akan terlibat juga dalam situ, betul tak? Jadi bila kesemua orang ni terlibat, dia akan jadi panel panel pensyarah. Jadi dalam integrated project yang disebut project orang, dia ada satu lagi PBL yang lebih advance, dipanggil project oriented problem based learning, POPBL. Jadi kita boleh integrated project, masuklah pensyarah tamadun Islam ke apa ke, pensyarah kenegaraan ke dalam jadi macam panel. Jadi satu projek tu involve ramai pensyarah. Jadi kalau dia ada masalah dari segi bahasa, dia akan jumpa pensyarah bahasa untuk present. Jadi dia nak buat report akan dijaga oleh pensyarah English. Jadi pensyarah English akan jaga report dan tengok konten-konten pula. Konten teknikal akan dilihat oleh bidang masing-masing. Jadi kalau integrated project itu boleh reduce lah beban. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Atas kekreatifan institusi, tu kena panggil saya pula lah setting, insyaAllah. Okey. Penerangan yang amat jelas lah di situ. So mungkin kita balik ke satu topik juga yang tidak kurang menarik je dalam sesi ni untuk dikongsi, iaitu work based learning. So macam mana kalau kita tengok konsep asas work based learning adalah untuk kita engage bersama industri sebenar di luar sana. Jadi mungkin daripada pengalaman dan juga praktis yang dibuat oleh TS Dr. Hashamuddin di universiti sebagainya, dia mungkin bermula daripada sudut awareness, career awareness, dan macam mana daripada awareness tu supaya pelajar tu dapat memahami pekerjaan sebenar di luar sana dan merasai pengalaman tu sendiri. So macam mana pendapat TS Dr. Hashamuddin? Okey, berbalik pada cerita work based learning itu, berkaitan dia dengan PBL agak banyak lah, dan kita boleh amalkan PBL itu dalam work based learning, dan memanglah di industri kan, Jadi kalau kita tengok sekarang ni, sesuainya dengan suasana, dengan keadaan IR 4.0, dengan suasana pandemik sebegini kan, bila dia berada di industri, contohnya distance tu, penjarakan fizikal kita sebutkan, bukan social masih bersentuhan, sebab kita sekarang ni pun tengah bersosial kan. Jaraknya tidak jauh dari segi sosial, tapi jaraknya jauh dari segi fizikalnya. Jadi bila penjarakan fizikal itu, kita tengok konteksnya kita masih boleh berhubungan secara sosialnya agak dekat. Macam kita ni macam bersama depan ya. Padahal seorang di utara, seorang di selatan kan. Kalau kita ikut jaraknya beribu kilometer, tapi kita tetap boleh bersembang secara sosialnya agak dekat, agak mesra orang kata kan, betul tak? Jadi kalau kita cangkir kopi, bro. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, mungkin ada persoalan juga dari luar sana. Mungkin macam mana kaedah dilaksanakan? Contohnya macam kita di universiti, katakan di universiti kita mungkin kita boleh bagi pendedahan. Mungkin ada tak penglibatan orang kata pihak industri secara terus? Maksudnya orang kata
engage dengan projek sebenar. Maksudnya kat sini kalau kata dia dalam bidang mechanical ataupun dalam bidang apa-apa saja, mungkin dia ambil the small portion of the small project, yang the real project tu macam mana? Ada pernah dibuat ataupun mungkin ada pandangan yang lebih menarik untuk kita sama kupas approach Okey, sendiri? macam pelajar kami nanti pada setahun ataupun setahun setengah nanti, pada lastnya dia akan setahun setengah di universiti ataupun 2 tahun di universiti, setahun di industri. Dia akan bersama KRU Studio, yang pelajar ada juga yang akan bersama dengan yang buat UPIPin tu. Oh, Haji yang di Haji Baharudin. studio dia. Haji Baharudin di apa company dia tu kan, yang buat UPIPin, yang buat Agent Ali tu. Last Copet. Last Copet apa semua. Pelajar kami akan wow, ada. animation satu lagi. Ya. Satu lagi, pelajar kita juga akan ada ke industri macam Proton lah, apalah. Contohnya dia buat jig kan, ataupun dia buat multimedia. Penghasilan produk lah kan. Kita bincang pasal penghasilan produk. Kenapa saya bagi multimedia tu agak berlainan dengan jig kan, supaya nampak dua-dua. Jadi tak kisahlah tentang apa sekalipun, problem tu pun kita ambil daripada problem industri. Ni kita ambil problem tu daripada industri, daripada Last Copet sendiri ke, ataupun daripada KRU Studio, ataupun daripada Proton ke, ataupun daripada Sapura Machining ke, kita ambil nak buat jig, katalah nak buat mall, ataupun nak buat kartun pun. Jadi problem tu memang problem industri. Lepas tu diberi kepada pelajar kita, dan pelajar kita berada di industri. Teorinya kita bagi pagi, petang kita buat pengukuhan teori. Lepas tu nak bangunkan tu, dia guna software tu pun software industri. Lepas tu yang SB dia ni membantu dia di industri. SB dia di industri ni, ataupun pengajar di industri ni pula, industrial instructor ni, dia akan membantu memang cara industri lah, maknanya secara meetingnya, secara sama ada kalau nak kena maki pun makilah dekat industri, betul tak? Biasalah, betul tak? Ya, Jadi betul, suasana betul. dia dah belajar. Industrinya begitu. Dia dah belajar suasana industri. Nak kena nak kena marah pun marah lah. Industri kan, betul tak? Tak boleh buat dalam masa 1 jam, tak boleh bangunkan apa semua karakter ke apa ke. Kalau dalam multimedia itu memang perkara biasa lah, betul tak? Jatuh bangun di industri, dan agak cantik dia merasai dalam suasana pembelajaran kan, bukan dalam suasana kerja yang sebenar sebagai latihan dia. Jadi saya rasa itu experience tu tak dapat di universiti kan sebelum ni. Tak dapat di universiti. Projek industri kita sebut projek. Sebab tu pelajar-pelajar yang saya sekarang ni tidak berasaskan peperiksaan dah. Ujian je. Final peperiksaan dipanggil final project. Mana pelajar tu kita pun tidak boleh check orang sebenarnya dari segi kognitif ataupun dari segi prestasi dia semua pun. Sebenarnya dalam masa 1 jam, 2 jam pentaksirannya. Betul tak? Kita masuk ke ESA, kalau 3 kredit, paling lama pun 3 jam je. Kadang-kadang 2 jam je dia periksa, betul tak? Kita nak check, kalau hari tu dia demam, dia tak dapat jawab periksa dengan baik. Kita nak kata dia tak bagus. Tidak semestinya, betul tak? Tapi kalau dia bersama industri setahun setengah, dan industri approve dia, bagus, industri approve dia, student ni kena tambah lagi, memang dia betul-betul berkaliber untuk berada di industri. Kalau dia industri kata, oh memang kita nak ambil dia ni, lepas ni habis nak ambil, memang student tu bagus, betul tak? Berbanding dengan yang lulus Exam for Black, student industri tak tahu lagi. Kalau dia dapat top student dekat universiti pun belum tentu lagi industri tahu dia tu bagus. Itu kan kita selalu jumpa kan. Kadang-kadang pelajar pertengahan itu lebih diterima industri berbanding pelajar yang top scorer ataupun yang excellent di universiti tidak semestinya excellent dalam industri kan. Itu perkara yang berbeza kan kadang-kadang. Jadi ini suasana yang memang mereka rasa, itu yang disebut pembelajar sebagai pembelajaran melalui pengalaman ataupun experiential learning. Kalau saya tambah Okey, mungkin ada boleh tambah? Ya, saya tambah sedikit. Kerana saya melihat dari konteks pembangunan kurikulum itu sendiri.
di dalam penawaran khusus kepada yang berasaskan kepada work-based learning ataupun problem-based learning itu sendiri. So pada pandangan teknologis doktor lah, yang mana yang lebih ideal agaknya, kerana dalam sepanjang mungkin 3 tahun tempoh pengajian ataupun mungkin 4 tahun tempoh pengajian, so mungkin 2 tahun berada di industri, 2 tahun berada di universiti. So pada waktu mana sepatutnya yang kita katakan sangat ideal untuk berada di universiti dan sangat ideal berada di industri, kerana kita lihat apabila sebelum ke industri mungkin perlunya ada orang kata pengetahuan asas ataupun mungkin perlu ada prior knowledge untuk mereka pergi ke industri. Sebagai contoh, katakan untuk membangunkan produk multimedia, sebagai contoh mungkin perlu belajar yang asas-asasnya dulu, kemudian explore advance ataupun intermediate levelnya di industri, ataupun bagaimana, ataupun pergi dulu ke industri pada tahun 1 tak tengok dulu ataupun bagaimana. Kemahiran asas tu. Soalan ni pun agak menarik lah kan. Kalau kita tengok pelajar kita sekarang lah kan, pelajar kami pun yang batch baru ni, yang batch yang lapor pada bulan 9 yang lepas, bulan 2 bulan 2 yang last baru ni bulan 2 ada kemasukan bulan 2. Bulan 9 lah yang last bulan 9 yang lepas. Bulan 9 tak sampai lagi pun di kampus kan, betul tak? Di secara online registration apa semua kan. Ya. Kesian lah, dia tak merasai suasana orang panggil apa, campus life kan. Campus life ni macam-macam lah. Ada orang kata masa tu lah nak kenal universiti, masa tu lah nak cari buah hati kan. Dia ada konsep apa, sweet memory dari situ. ya dia red level, yellow level lah, apalah kan, macam-macam lah pelajar ni kan. Dan kita juga pernah mengalami perkara yang sama bila dia pelajar dulu kan. Jadi macam-macam isu lah sama sekarang. Lepas tu dengan condition yang terbaru ini pun macam-macam isu. Cuma di dalam suasana pengalaman saya, banyak yang berlaku kita hantar last. Ada juga yang hantar pertengahan, betul tak? Betul. Yang nak hantar itu sebenarnya kita kena serah kepada bidang dan serah kepada pakar-pakar di universiti itu sendiri. Dia tahu kekuatan universiti, dia tahu. Sebab itulah kalau dalam PBL pun dia panggil maknanya dia tak panggil, dia panggil filosofi. Tidak semestinya mesti sebegini, mesti sebegini. Kita kena tengok juga kekuatan universiti, kekuatan institusi serta juga suasananya. Maknanya kita nak pelajar kita macam mana yang pelajar kita dapat. Tapi buat masa ini di UTHM sebagai contoh, kami memang tahun akhir lah, akhir-akhir semester dia. Ada juga yang kata kena tengah sebab dia kena balik ke universiti buat pengukuhan. Tapi bagi kami percaya, sebab percaya dengan pensyarah kami yang juga bersama-sama mengajar pada akhirnya tu, bukannya kita lepas, betul tak? Kita mengajar juga, kita akan pergi lawatan, kita akan mengajar. Sebab ini bukannya latihan industri semata-mata. Dia pergi buat pembelajaran dekat sana, work-based learning. Dia ambil paper. Dalam istilahnya, dia ambil khusus yang didaftarkan di universiti tapi berlaku di industri. Jadi cantiknya untuk subjek-subjek tahun akhir lah, macam subjek kita panggil projek akhir ke apa ke kan, subjek-subjek begitu berlaku di industri. Lepas tu latihan industri pun kita panggil, sekarang kita tak panggil latihan industri biasa dah, kita panggil functional practice ke apa ke dekat industri kan. Lepas tu kita ada lagi subjek-subjek tahun akhir macam pengurusan ke yang dia buat dekat sana dekat. Lepas tu macam yang last sekali macam kalau multimedia kan ada pembangunan produk kan. Atau dalam engineering pun sama, ada pembangunan produk ke apa ke. Kita itu galakkan dekat industri lah. Memang projek tu projek industri yang memang kadang-kadang industri nak jual pun, betul tak, dia nak dapatkan duit pun daripada projek tu. Betul. Idea pula dapat daripada pelajar ni bersama-sama dengan industri, bersama-sama universiti. Dah tentulah industri nampak itu benefit juga kepada dia, betul tak? Betul, dapat benefit, dapat projek, dapat idea daripada lecturer yang selama ni duduk dekat universiti je tak berhubungan dengan orang, dapat bergabung dengan industri, bergabung dengan pelajar. Jadi bila kita percaya, kalau dalam kata falsafahnya ialah bila lidi sebatang tu tak kuat kan, kalau lidi seberkas itu insya-Allah dia lebih kuat daripada yang sebatang itu. Jadi bila ramai-ramai membangunkan satu produk, insya-Allah kita akan dapat lebih baguslah daripada produk yang dibangunkan oleh secara berseorangan. Jadi itulah cantiknya
Mungkin dalam short term kita tak nampak benda ni satu benefit kepada mana-mana pihak. Tetapi bila long term kita akan nampak. Special learning. Sebab kita sekarang ni kita nak belajar kita skill. Kebanyakan industri nak skill. Bukannya nak teori semata-mata. Ya, dia nak skill, dia nak student kita bangunkan sesuatu. Bila kita pergi industri pun kita pergi bekerja. Sebab itu di Malaysia ini sebenarnya engineering tidak begitu berkeperluan sangat. Tak ramai orang nak engineering. Tapi engineering teknologi dan teknologis, ahli teknologis itu yang diperlukan banyak di industri. Sebab engineering ni biasanya dia akan jadi pensyarah orang engineering. Dia akan jadi pensyarah orang sains kan. Engineering ni pure sains sebenarnya. Science of applied kan. Science of applied. Jadi dia akan jadi pensyarah, dia akan jadi penyelidik dekat industri. Maknanya dia duduk R&D. Berapa industri di Malaysia ni yang ada R&D? Yang banyaknya penghasilan produk kan. Bila penghasilan tersebut penghasilan produk, maknanya dia nak orang yang boleh buat benda tu, bukan sahaja mengkaji, boleh buat benda tu. Jadi bila nak boleh buat ni mestilah ahli teknologis. Dan saya rasa banyak dah universiti yang menyahut cabaran ini ataupun institusi untuk hasilkan teknologis inilah yang pada masa sekarang berdaftar dengan MBOT lah. MBOT, Malaysia Board of Technologies. Macam kita ni lah dia pakai TS kan, pakai TS ini. Jadi TS ini bukan semata-mata pakai TS ni. Yang ketiga-tiga ni pun maknanya boleh buat dalam bidang dia, boleh buat kerja. Kalau dulu saya pergi kilang Sodik ni dia buat di Thailand. 6 tahun lepas saya pergi Sodik pada masa tu di Thailand. Saya tengok topi dia ikut ranking kilang Jepun kan, topi ikut ranking. Dia buat pula Sodik ni dia buat die sinking dengan wire cut tu untuk proses pembuatan mall apa semualah dalam industri. Dia buat mesin tu. Bila dia buat mesin tu, saya tanya, siapa yang duduk paling atas ni yang pakai topi putih ada jalur kuning? Dia kata itulah engineer kami. Engineer dia buat kerja. Kalau engineer duduk dalam bilik, itu bukan engineer lah. Pada masa sekarang lah, pada adaptasi sekarang, pada suasana sekarang, itulah dia disebut teknologis. Engineer yang boleh bersama-sama technician. Kalau dulu kadang-kadang kita dengar juga engineer kena tipu dengan technician je. Kan? Sains-sains kita tipu je dekat kilang dengan technician. Sebab technician lain. Sekarang ni kita nak technician itu qualified. Mana technician yang disebut technician itulah teknologis. Teknologis yang berijazah. Maknanya jangan pandang rendah lah. Sebab dulu pun technician dah boleh tipu engineer kan, betul tak? Ya. Jadi sekarang kita nak technician yang Kerana dia mahir proses itu. Dia mahir proses. Jadi dia boleh cakap je gitu gini. Engineer percaya je. Ya, betul tak? Ya, betul. Jadi kalau engineer yang baru-baru tak experience tu memang makanan technician lah. Jadi zaman sekarang technician kena ada ijazah lah. Maknanya itu yang disebut teknologis. Maknanya yang boleh buat sendiri dialah engineer, dialah technician, dialah yang merealisasikan benda tu. Saya rasa perbincangan ini sangat perbincangan yang sangat menarik lah saya rasa untuk kita melihat dalam dan mengupas dalam konteks pembelajaran berasaskan masalah. Bagus. Kita sambung lagi nanti lain kali sesi seterusnya. Ada satu kombinasi yang menarik lah. Saya percaya perbincangan kita hari ini adalah kombinasi yang menarik lah antara problem based learning dengan work based learning. Masing-masing complement each other. Maksudnya kita kata disebabkan kita melaksanakan problem based learning itu, dia membuka ruang kepada work based learning itu sendiri di industri. So mungkin kita boleh sama-sama fikirkan untuk kita mengaplikasikan kaedah-kaedah pembelajaran yang berkesan ni di kalangan para pelajar kita, untuk kita pastikan mereka kita kata mendapat, kita panggil job schedule lah, job schedule di luar sana. Jadi apa yang dia belajar di industri dan dia belajar di universiti adalah boleh disetarakan di industri dan mencapai satu standard yang sama dalam industri juga. So saya rasa mungkin kita boleh teruskan lagi perbincangan pada masa akan datang. Saya rasa kita dah banyak perbincangan yang kita buat berkenaan dengan isu dan juga perbincangan menarik termasuk solusi kepada beberapa perkara atau problem yang terlibat. Mungkin ada ulasan sedikit daripada Dr. K. Ya, saya rasa bersyukurlah kerana kita bersama dalam program Secangkir Kopi Senano Idea
bukan saja kita meneguk dan juga menikmati secangkir kopi, tetapi idea-idea yang ya Prof, silakan. Idea-idea yang sangat menarik, okey, yang mana mungkin kita boleh kembangkan, dan mungkin perkara-perkara ini juga boleh didengarkan kepada pihak yang lebih berkewajipan untuk menilai dan melihat dan mengembangkan. Kalau Pak kata, boleh kita katakan, kalau kita tengok dalam konteks the learning pyramid itu sendiri pun, apabila kita dengar lecture saja teknologi struktur, kita mungkin just 5% saja kita dapat ilmu itu. Tetapi apabila kita reading, kita akan dapat 10%. Tapi kalau kita tengok secara audio, visual, kita akan dapat 20%. Instead, kalau kita demonstrate pula, kita boleh 30% saja ilmu itu. Tapi kalau kita ada discussion group, dia akan bertambah 50% retention kepada knowledge itu. Tapi kalau kita buat dengan menggunakan kaedah problem based learning itu, dan ada practice with by doing, so kita boleh menguasai ilmu itu sehingga 75%. Tambahan Ya, pula betul. kalau kita dapat teach each others, kita dapat mengajar, mana pelajar kita dapat mengajar pula orang lain, insya-Allah dia akan dapat menguasai 90% itu sendiri. So itu yang menariknya, dan insya-Allah perkara ini kita boleh kupas lagi dari masa ke semasa. So saya rasa itu saja daripada saya, dan terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi kepada tetamu kita, teknologis Dr. Hashamuddin, di atas ulasan yang sangat menarik dan perkongsian idea yang mana dalam kekangan dan kesibukan masa ini beliau sudi juga, orang kata, melapangkan masa untuk bersama dengan kita dan juga bersama dengan penonton-penonton di luar sana untuk kita berkongsi idea. Dan sekiranya mungkin ada dalam kalangan penonton di luar sana yang ingin, orang kata, menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi, mungkin dalam bidang PVET ataupun di dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang PBL dan sebagainya, boleh menghubungi teknologis Dr. Hashamuddin sendiri di UTHM, ataupun mungkin juga Prof TS Dr. Nik, atau sekiranya berminat untuk lebih lanjut juga, mungkin juga kita boleh berbincang secara bersama di masa akan datang, insya-Allah. Okey, itu saya daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Night TV. Sebagai perantaranya ialah Dr. Nik dan Dr. K lah. Terima kasih banyak-banyak, dan jangan serik dengan saya lah. Kalau ada masa, ada persoalan ataupun ada keadaan yang sesuai, kita akan berjumpa lagi lah di Night TV, insya-Allah. Dan juga bagi yang bercuti, selamat bercuti. Dan yang nak sambut tahun baru, selamat tahun baru lah. Semoga dan kita doakan semoga Malaysia ini maju jaya, serta juga terhindar daripada musibah-musibah yang ada dan yang akan datang, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik untuk negara kita, insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, terima kasih teknologis Dr. Hashamuddin daripada UTHM. So sehingga kita berjumpa lagi dalam slot secangkir kopi senano idea yang seterusnya. So itu saja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga moderator bersama saya, Dr. K. Okey. So kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajaan kepada program kita pada kali ini, kita ditaja oleh Kopi Nano. Kopi Nano. Ya, Okay, ya. so banyaklah kita kata Saya kita merealisasikan perbincangan kita hari ini, dan mungkin sama-sama kita dapat menyumbang pengetahuan dan juga menyumbang kepakaran kita juga mungkin untuk pembangunan komuniti dan juga pembangunan pelajar dan generasi pada masa hadapan. So saya kira kita berakhir di sini saja untuk sesi bersama teknologis Dr. Hashamuddin daripada UTHM yang banyak berkongsi pengalaman dan juga mungkin idea-idea yang bernas untuk kita sama-sama fikirkan dan sama-sama mencari satu solusi kepada isu kita pada minggu ini, iaitu macam mana kita nak mengadaptasikan work based learning dan juga problem based learning dalam pengajaran dan pembelajaran kita sebagai seorang pendidik, dan juga mungkin di industri sana boleh mengambil kesempatan ini untuk kita bersama-sama berkolaborasi dalam melaksanakan agenda pendidikan dan juga untuk membangunkan masyarakat ataupun generasi pada masa akan datang. So sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang,
dalam slot secangkir kopi dan senano idea. Senano idea. Ya, secangkir kopi senano idea. So sehingga kita berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat maju jaya. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada kali ini, kita juga ingin mempelawa dan menjemput ahli akademik di luar sana. Mungkin usahawan dan juga sesiapa sahaja yang ingin berkongsi, bukan sekadar untuk penyelidikan tetapi untuk pembangunan produk dan sebagainya, boleh menghubungi kami di Dr. Nine TV. Okey, dan juga mungkin boleh kita sama-sama menghasilkan ataupun berbincang dan menghasilkan satu perbincangan yang agak menarik untuk perkembangan ilmu dan juga penyelidikan kita. Ya, Dr. K? Ya. Kita akan jemput sama ada secara rasmi juga, Dr. Nick, kepada pakar-pakar kita yang berada di luar, sama ada dalam bidang industri maupun dalam bidang akademik. Namun begitu kita menjemput juga para pakar yang berada di luar sana untuk email kepada kita, sekiranya mereka berminat untuk bersama dengan kita di dalam berkongsi ilmu, dalam usaha kita untuk memasyarakatkan penyelidikan untuk semua. Okey, so kepada yang berminat untuk menyertai kami, boleh terus email kepada dr9.tech@gmail.com. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.